Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Ilahi kerana kita diberikan selagi lagi umur panjang selepas kita masuk ke satu latihan paling besar, penjagaan Allah paling besar, iaitu namanya Ramadan. Betul? Dan setelah itu kita diberikan kerahian untuk melalui Ramadan dan seterusnya jumpa Aidilfitri. Aidilfitri maknanya kembali kepada fitrah. Bila kata kembali kepada fitrah, kita ingat ayat perintah puasa, ujung sekali la'allakum takun. Sebelum itu kita bercerita ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita dah dapat yang itu, kita dah siap, kita dah puasa. Tapi hujung yang kita nak tengok, la'allakum takun tu kita dapat tak agaknya. Sebab itu adalah puncak bahawa penanda yang kita sudah dapat dah berjaya dalam Ramadan kita. Dan kita nak teruskan apa yang Allah bagi semasa kita berhari raya, semasa kita berpuasa dan berhari raya itu, dan diberikan kita ruang menyemak. Sekarang ni tinggal nak semak diri. Aku punya puasa jadi tak gak-gak. Jadi kekuatan-kekuatan inilah yang membantu kita. Yang tajuk hari ini saya bawa kepada tajuknya menggenggam takwa. Bila kita kata menggenggam takwa, kita merujuk kepada surah Al-Imran ayat 134 dengan ayat 135. Kadang-kadang dalam satu kuliah tu nak pegang satu ayat saja nak urai panjang. Sebab itu kita kata kita ambil ayat 134, 135 yang di dalamnya menceritakan ciri-ciri orang yang sudah mendapat apa yang namanya takwa, yang namanya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu diangkat menjadi orang bertakwa. Jadi kita nak semak sama ada kita sampai atau tidak, kita berjaya atau tidak. Dan kalau apapun, berjaya ke tak berjaya, kalau tak berjaya kita nak pandu lagi, nak bantu diri lagi, nak berusaha lagi. Tapi kalau sudah berjaya, macam mana nak kekalkan, macam mana nak istiqomah, kata-kata. Okay, kalau kita ambil surah tadi, kita kata surah ayat Al-Imran tadi, kita ambil kira bahawa siapa saja yang merasa paling takut dengan Allah. Okey. Orang yang paling takut, antara takut paling besar ialah takut miskin. Takut hilang itu, hilang ini, hilang duit, hilang kerja. Macam orang kena berhenti kerja. Macam mana takutnya? Itu dia antara takut-takut di dunia. Jadi kita kata orang yang takutkan Allahnya macam dia takut bila dia hilang kehidupan. Daripada orang senang jadi orang susah, jadi orang susah jadi orang lagi susah. Kata-kata kalau orang bekerja, dia berhenti kerja. Macam mana nak buat? Apa susahnya? Apa perasaannya? Maka sekali lagi kita kata, kita bangun balik kekuatan bahawa tanda-tanda orang yang merasa dan mendapat nikmat takwa. Tapi kita dah praktis benda ni dalam bulan Ramadan. Kita hanya nak tanda je lagi, ada ke tidak kat aku. Jadi yang pertama kita yang ada ni lah. Kita kata pertama, saya suka puasa sunat. Saya suka puasa Isnin Khamis. Saya suka puasa 1 sampai 10 Zulhijjah. Saya suka puasa apa lagi? Ashura. Saya suka puasa 3 hari bulan Hijrah, 13, 14, 15. Artinya bila disebut puasa sunat, menunggu-nunggu. Macam kita menunggu Ramadan, macam kita tunggu nak berbuka. Itu tanda-tanda yang kita nak bangun dalam diri kita. Jadi paling Allah tak boleh semua, bila pula nak makan. Okay? Kalau yang lagi hebat, saya nak puasa macam puasanya Nabi apa? Nabi Ayub. Puasa Nabi Ayub, Allah dah angkat puasa terbaik.
Macam mana puasanya? Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Mampu atau tidak? Itu puasa terbaik. Sebab dia sangat rindu dengan Ramadan. Sebab dari zaman Adam sampai zaman Muhammad, perintah puasa itu dah ada. Hanya tempoh-tempohnya saja berbeza. Sebab orang dulu umurnya panjang, jadi siangnya pun mungkin panjang. Malamnya juga panjang. Okey. Jadi kita ambil kira, kita kata orang pertama yang sudah diterima merasa bertakwa apabila dia rasa sangat ringan untuk nak buat puasa sunat. Apa-apa puasa sunat lah. Yang paling dekat dengan kita ialah Isnin, Khamis. Itu paling besar. Sebab apa makin? Apa sebab kita kata Isnin, Khamis? Sebab hari itu hari di mana Allah angkat ibadah. Bukannya malam apa kita kata? Bulan bila yang Allah bagi? Tukar buku bulan berapa? Syaban? Betul tak? Nisfu Syaban. Habis ni pun Syaban dah lah tu. Oh, aku dah pakai buku baru. Kenapa Isnin Khamis sangat penting? Kerana Isnin Khamis semua ibadah diangkat jumpa Allah. Masuk buku. Okey? Sebab itu Nabi kata, kenapa ya Rasulullah kamu nak puasa setiap Isnin Khamis? Kerana setiap Isnin Khamis, kalau ikut tubuh saya, syurga dibuka pintunya. Okey? Allah terima semua ibadah kita. Itu mencari kipas. Cuba pasangkan kipas tak? Okey. Boleh nampak? Nak pasang kipas ke apa? Tidak. Okey, tak apa. Jadi tanda kita la'an lakum tatakum pertama tadi apa? Rindu puasa sunat. Kalau dulu dikata kalau berjalan dari Kuala Lumpur ke Perak tak payah puasa, boleh solat boleh jamak, betul? Tapi kalau dulu memang lama. Tapi sekarang kalau naik kereta berapa jam je? 2 jam tak sampai. Kalau sampai Ipoh 1 jam setengah. Sampai Taiping 2 jam. Takkan 2 jam lapuk, oi tak boleh puasa. Betul? Maka semak balik diri kita. Semak kita je. Kita bukan nak kata orang. Kita bukan nak jadi orang apa-apa. Tak ada. Kita nak pertama, aku dah puasa, aku dapat tak hadiah puasa tu. Kerana Allah janji puasa itu membuat kamu rindu dengan syurga. Sebab apa? Bulan puasa, pintu syurga dibuka. Kan kita dah minta, ya Allah, masukkan aku. Ya Allah, masukkan, daftarkan aku. Ya Allah, ke dalam senarai orang yang sedang masukkan ke dalam syurga. Betul tak dulu kita minta bulan Ramadan? Kita cuti kan bulan puasa? Tak ingat saya. Kita cuti raya ke cuti puasa? Puasa cuti, raya pun cuti. 2 bulan lah cutinya. Dia rasa lama, bingung je balik tu. Puas nak ulang ngaji. Tak adalah. Nak ingat terlupa ingat. Betul? Jadi balik kita kata, tanda kamu berjaya dalam bulan Ramadan kamu apabila kamu rindu berpuasa sunat. Kerana apa? Kerana puasa sunat itu mengingatkan balik kisah masa bulan Ramadan. Itu yang pertama. Tanda kita rasa puasa kita berjaya. Alamak, esok Isnin, jom kita puasa. Jangan diam-diam je. Bagi tahu kawan-kawan. Jom siapa nak puasa besok. Kita buka sama-sama. Okey tak? Kita solat maghrib kat masjid. Okey tak? Macam mana? Oh, iya. Orang masjid cakap orang masjid mana ria. Betul kan? Kita kan dah basuh semua ni, dah gendam. Dah bertahun ikutnya. Betul? Kalau boleh jangan ada lagi dalam perut kita ni, bila kita bercakap tu kita nak tunjuk orang. Tak. Riak ni kita bercakap nak tunjuk orang. Okey, bila bercakap nak bagi orang rendah, nak bagi orang act sikit, nak bagi orang tengok kita ni extra, nak bagi orang tengok kita ni hebat. Tak. Ingat mengingat. Sebab itu Rasulullah kata, kalau kamu bangun pagi tak ada apa benda nak dimakan, teruslah niat puasa sunat. Bila bersama dengan di rumah Aisyah, Aisyah ada apa untuk sarapan pagi? Ya Rasulullah, tak ada apa di dapur kita ni. Okey, aku niat puasa.
Nampak? Sebab kalau solat sunat apa, puasa sunat niatnya boleh kemudian. Puasa Ramadan niatnya sahur, betul? Tetapi dia mengingatkan kita balik, ya Allah, aku rindu dengan Ramadan. Jadi bila aku puasa Isnin, dia puasa Khamis, rasa bahagia sangat. Pertama yang kita rasa badan kita ringan. Jangan ingat lapar, tak ingat lapar tu dah. Tapi kena selalu kan, kerap-kerap terus lepas apa kata syawal terus dia buat. Syawal sampai tak cukup hari. Open house, gila orang Malaysia. Iya. Ya Rabbi, ada satu ni dah seminggu habis raya dah. Doktor, saya nak buat open house tak jadi. Jadi doa kesyukuran, datang je lah. Punya lah nak raya ke. Jadi itu saya kata kita kadang-kadang jadi hantu raya. Betul lah. Sebab tu bila open house makannya, ya Allah, macam pacat, macam lintah. Datang besar ini, balik besar ini. Semua yang ada nak makan. Nampak tak? Masa itu kita lupa kita pernah Ramadan. Kita lupa kita pernah ada puasa. Nampak tak bila nafsu masuk ke depan. Betul? Sebab orang kata doktor bila nak buat open house, rumah saya open sepanjang. Datang lebih bila pun, tak ada raya ke, tak ada puasa, datang insya-Allah. Kalau bagi tahu saya masuk. Okey tak? Dia tunggu open house. Tapi hatinya tak open. Muka tak open, mulut tak open. Muka bertangkup juga. Hati berkira betul tak? Maka balik sekali lagi, pertama tanda orang yang kita kata dapat menjawab la'allakum tak takum tadi, dapat tanda la'allakum tak takun. Mudah-mudahan kamu diterima sebagai orang bertakwa, diangkat jadi orang bertakwa, artinya diangkat Allah jadi orang lebih takut. Kemarin takut juga, semalam pun takut juga, tapi lepas Ramadan lebih takut, lebih takutnya. Okey, tapi kita lebih makan. Kan masalah. Kerana bila kamu terlalu banyak makan, maka nafsu akan jadi raja. Iman jadi kurus. Sebab itu digalakkan puasa. Maka tanda pertama, suka puasa sunat. Maka berniat dari hari ini sampai mati, ya Allah Tuhanku, kalau kamu bagi aku nak dapat kesihatan supaya aku boleh solat, aku boleh puasa sunat Isnin, Khamis. Itu satu. Kedua, kita bulan Ramadan pontang-panting buat tarawih, betul? Artinya solat sunat malam. Sekarang buat lagi dok. Mana ada tarawih lagi doktor? Betul? Masa bulan Ramadan bila ditanya apakah solat malam yang paling afdal, yang paling besar, maka jawabnya bukan tahajud. Jawabnya tarawih. Tapi setelah habis Ramadan, apakah solat sunat yang paling mahal di mata Allah, yang paling suka ya Allah? Jawabnya tahajud. Tahajud tu start bila? Pukul 1 ke atas. Maka orang yang sudah dididik suka solat sunat malam, okey, macam kita suka tarawih, suka itu mesti kekal. Mesti ada lagi. Aku nak tarawih, aku nak tahajud malam ni, ya Allah, bangunkan ya Allah, kejut ya Allah, bantu aku ya Allah. Nak tidur minta dengan Allah, ya Allah, kejut ya Allah. Kau tak pukul 4, pukul 5 ya Allah. Kau tak pukul 5, pukul 6 habis terus. Jangan banyak pilihan. Okay. Jadi kata-katalah kalau kunci jamnya pukul 4, paling sikit 4 suku, 4.30 dah bangun, betul? Ngelihat sana ni. Iblis tengah membisik, tak payah le. Sebab iblis kencing ni dekat telinga kita. Tak payah le. Tapi kalau sudah rakam dari awal, ni ya Allah Tuhanku, kejutkan aku besok, aku nak sahur. Aku nak tahajud. Mesti Allah kejut sebelum subuh. Mesti. Janji Allah pasti. Sebab dia sayang pada orang yang buat temu janji. Bila kita minta dengan Allah, bermakna kita buat dating dengan Allah. Temu janji dengan Allah. Rancang dengan Allah. Sebab itu bisik, ya Allah, aku besok nak solat, nak puasa sunat, ya Allah. Kejut aku, ya Allah. Aku nak tahajud, ya Allah. Bisik sungguh-sungguh dengan Allah. Tolong kejut, ya Allah, hari ini aku letih sangat.
Tapi kejutlah ya Allah. Garanti potong 10 jari. Kalau sungguh-sungguh minta lepas Isya nak tidur ya Allah. Nak baring kata ya Allah Tuanku andainya aku mati hari ini tolong maafkan aku. Ampun dosa aku, terima ibadah terakhir ini ya Allah. Jadikan aku mati dalam husnul khatimah ya Allah. Kena bisik setiap hari dengan Allah. Bisik. Kita ada handphone, ada jam, ada noneng. Tapi kalau tak bisik, semua bunyi tapi tak bangun. Bisik dengan Allah. Sebab semua ni Allah boleh matikan saja. Boleh nampak? Jadi maka sekali lagi janji dengan Allah, rujuk. Kan kita kata kita panggil merengek. Faham merengek tak? Kita bukan cakap keras-keras dengan Allah. Ya Allah. Ya Allah, aku besoknya aku nak puasa sunnah ya Allah. Aku nak puasa Senin ya Allah. Apa pun terjadi, bangunkan aku ya Allah. Ada nasi ke tak ada nasi ke? Dah bangun nasi pula tak ada. Dah tak boleh sahur juga. Tak? Agak apa gantinya? Pastikan ada roti lah. Okey, pastikan ada kalau ada nestem ke itu cepat digest lah. Ataupun oats ke. Kalau tidak biskut kering je. Kena menyerentik. Sebab ulama semua ataupun katakan para salam bumbu sahurnya sebiji je ke rumah. Kita sepinggan. Ya Allah. Tumbuh pula acar lah itulah inilah. Betul? Sebab kita boleh sampai ke apalagi dia salah itu boleh sampai ke martabat itu. Dia seorang pemuda yang sangat susah hidupnya, akhirnya dia pergi ke masjid jumpa tuan guru. Tuan guru, saya nampak tuan guru ni tenang aja. Duit tak mandang kereta, tak ada rumah, tak ada, semuanya di masjid. Saya boleh tak duduk dengan tuan nak jadi macam tuan, nak belajar dengan tuan? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Asal saja kamu sanggup hidup cara aku. Apa caranya? Puasa hari-hari, buka satu kurma, sahur satu kurma. Sanggup dah? Kita sanggup dah? Tu macam mana nak jadi orang bertakwa, nak jumpa syurga Firdaus. Minta syurga Firdaus, jangan minta syurga bawah-bawah. Ya Allah Tuanku, andainya aku mati semalam ini hari terakhir sujud aku ya Allah, aku nak minta syurga Firdaus. Setiap kali solat sunat ke solat wajib kan mintanya syurga Firdaus tanpa hisab. Tak ada kira-kira saya memang orang baik. So what? Kan cakap ke orang, cakap ke Allah kan? Ya Allah, aku tak pernah busuk hati ke orang. Aku tak pernah naik orang. Aku tak pernah ambil orang punya. Ya Allah. Orang dah ambil aku punya. Betul tak? Itu yang kita kata merengek dengan Allah. Bisik dengan Allah lembut-lembut. Rasakan Allah tadi kat telinga kita. Jadi kalau aku dah solat, aku dah puasa, aku dah solat tahajud, ya Allah. Rasanya tak adalah jahat sangat. Layakkan aku masuk ke syurga Firdaus. Layakkan aku ya Allah. Bila kita cakap bisik-bisik macam tu, yong. Bayangkan satu titis air mata ini. Ya Allah, jadi pendinding api neraka. Nak minta je. Ya Allah, aku banyak dosa, ibadahnya sikit, apa aku nak masuk syurga Firdaus. Itu yang kita kata merengek dengan Allah. Akhirnya kita rasa Allah tu sangat dekat. Kita tak pernah rasa, lah aku kan banyak, aku kan warak pun. Dia tu memanglah warak dah. Tak ada siapa waraknya, warak tu Allah yang bagi. Nampak tak? Kita tak tahu. Sebab itu Allah sembunyikan walinya. Nampak orangnya sempoi je. Tapi ya Allah, muka cerah, hidup tentera, anak menjadi. Nampak tak? Itu kadang-kadang itu yang jadi wali. Yang nampak hebat-hebat tu tentang jadi kuli di depan Allah. Boleh nampak? Sebab itu jangan susah hati, terima apa yang ada. Okey, pertama dia puasa sunat. Kedua, merengek dengan Allah untuk nak buat solat sunat. Masa Ramadan tarawih berapa? 20 ke 8? 8. Tak kira lah berapa pun. Bukan tentu 20 tu yang boleh masuk syurga. Kadang-kadang 8 dah masuk syurga sebab dia lebih ikhlas. Betul? Yang 20 tu, kita buat 20 tu tak? Alah. Masjid kita 20. Jangan main-main. Takut 20 ada 2 je, kosong dah tak ada.
Ataupun buang 2 dapat kosong je. Betul? Sebab itu kalau boleh jangan cerita apa kita buat. Itu paling selamat. Okay? Jadi solat tarawih katalah 8, 2 tahajud, 2 hajat, 2 taubat, 3 witir. Ada berapa? Lebih tak 8? Oh, tak boleh kira pula tu. 2 tahajud. Itu kalau 2 tahajud, 2 taubat, 2 hajat dan 6. Betul? 6 campur 3? 9. Lebih lagi. Oh, 1 je main. Artinya tak payahlah cerita tasbih ke, tak payahlah cerita yang banyak-banyak tu, tak payah. Kalau tak mampu, usahakan dulu, pegang yang ini dulu. Nampak tak kau kata kamu mesti solat itu solat indah. Itu je dulu. Bangun pagi sebelum syuruk pukul apa? Habis subuh pukul apa? Pukul 7.10 ke 7.5 minit. Lepas itu solat isyraq. Lepas itu solat duha. Dapat berapa? Ya Allah. Bahagia begitu. Kalau anda diterima la'alakum tatakum, anda sangat bahagia. Tak ada riak, tak ada wujud, tak ada apa-apa. Saya nak solat sekejap je. Allah. Lantak dia kata Allah ke eloh ke. Kita susah hati kalau orang kata. Betul tak? Siapa juga nak pakai tudung pendek, dia pakai tudung labuh. Walah tudung mulalah pakai tudung labuh macam ada warak sangat. Udah raba tudung pula dah. Nampak tak? Kita nak pakai. Lantaklah orang kata apa pun. Kita takut apa orang kan? Kata Allah baru ngaji kat surau jalan 51A je dia nak pakai tudung labuh. Takut sangat orang kata. Okey. Jadi yang pertama tadi puasa sunat, kedua solat sunat. Tanda-tanda kamu dalam Ramadan kemarin dilatih Allah. Boleh? Yang ketiga baru kita masuk kepada ayat surah Al-Imran. Orang yang berasa paling takut dengan Allah, bila kita rasa takut sangat? Bismillah. Pernah tak rasa takut? Puan bila pernah rasa takut kan? Masa bila? Belum sembahyang, tu takut sikit. Bukan yang takut sangat. Takut sangat bila? Ada tak? Masa bila? Kita tak tahu dan kita tak rasa. Takut sangat tak ada. Itu tanda kita belum jumpa takwa. Boleh nampak? Sebab Nabi dan seluruh sahabat sangat-sangat takut dengan Allah. Okay? Nabi kau tengok angin macam ni. Angin. Kat luar angin. Amin dah masuk rumah dah. Nabi dah ke depan, ke belakang, ke belakang dah. Kalau bunyi dari tingkapnya angin. Ya Allah, angin ya Allah. Ya Allah, angin ya Allah. Berikan kami yang terbaik daripada angin ini ya Allah. Jauhkan kami daripada bala yang ada dalam angin ini ya Allah. Beri kami kekuatan ya Allah untuk berdoa ya Allah. Tenteramkan kami. Baru tengok angin. Nabi masuk rumah kulu-kili dia berdoa. Sebab kaum Ad, balanya turun datang dari mana? Angin bawa, angin panas, angin mati, tergolek-golek, lalu dia angin. Tapi kita tengok angin, ya Allah angin. Tadi teringat Allahnya. Takut angin tapi tak takut Allah. Betul tak kita? Tapi Nabi takut angin terus ingat Allah. Itu masalah kita. Jadi kalau kita kata baca, macam mana cara orang yang bertakwa itu takut dengan Allah? Baru angin je dia takut. Tengok angin. Nabi kalau bulan gerhana, start bulan gerhana, kumpul semua sahabat, jom masuk masjid. Jom kita bertasbih, jom kita berdoa, jom kita berzikir. Jom kita solat sunat gerhana. Kerana gerhana ini penyakit alam semesta. Entah itu tanda kiamat. Sebab zaman Nabi, zaman kiamat dengan apa dia kata, bila sampai zaman Nabi terakhir, jarak kiamat antara telunjuk dengan jari tengah. Dekat ke jauh? Sangat dekat. Kita relax je.
Tengok angin, tutup pintu angin. Tengok hujan lebat, hujan, tutup. Kita tak ada berdoa apa-apa. Sebab kita tak pernah rasa takut dengan pemberi angin dan pemberi hujan. Oleh kerana kaum dalam tu, sebab itu kita kata baca Quran. Kaum Ad, kaum Samud, semuanya jatuhnya tepi jalan tengah jalan je. Okay. Kaum Samud tu lagi pula. Mula-mula kena macam angin panas, kemudian hujan, kemudian bawa batu, bawa. Artinya apa saja pergerakan dalam cuaca ni, itu Nabi tafsirkan sebagai tanda-tanda kiamat. Sebab tu takut. Kita dok lambat lagi. Tsunami je kita tak takut. Betul tak? Ya Allah, saya masa hari pertama tsunami di Cerating, tengok ombak lambung-lambung, ya Allah takutnya, ya Allah. Tapi yang Cerating tu terbuka untuk Cina semua. Oh, bertandak tontang. Oh, takut ya. Contoh, sebab itu selepas ini kau nampak hujan, nampak ribut, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kami ya Allah kebaikan daripada ribut ini, daripada angin ini ya Allah. Jauhkan kami daripada keburukan-keburukan yang dibawa oleh angin ini. Sebab angin ini boleh jadi panas, boleh jadi bisa, boleh jadi racun. Itu gunanya baca kaum-kaum terdahulu. Okey. Sebab itu bila kita dapat membaca sirah-sirah, kenapa Nabi dibagikan kisah-kisah zaman dulu itu? Untuk jadi panduan, untuk jadi kekuatan. Jadi bila cuaca berubah, itu saat Nabi paling takut. Kalau kita melihat takut Nabi satu hari pernah termakan sebiji kurma. Okay? Sebiji. Tempat rumah Nabi, tempat kumpul kurma sedekah dan tempat kumpul kurma zakat. Okay, siapa nak sedekah, nak bagi pada fakir miskin, nanti Nabi akan, sahabat-sahabat akan bantu Nabi untuk bagi pada orang miskin. Kemudian dikumpulkan, sebab orang Mekah, kurma tu jadi makanan asasi ataupun jadi hasil utama ke Mekah Madinah. Makanya zakatnya ialah kurma. Satu hari Nabi berjalan kat rumah dia, terdampak sebiji je kurma. Kurma apalah pula ni? Membazir pula. Kau tak ambil, membazir. Akhirnya Nabi ambil dan makan. Kurma sebiji je. Malam tu Nabi tak boleh tidur. Balik sana, belok sini. Ya Rasulullah, apa yang mengganggu fikiran kamu sampai kamu tak boleh tidur? Aku teringat siang tadi aku termakan sebiji kurma. Sebab aku tak nak kurma tu membazir. Masa itu dia terfikir kalau biar kan membazir. Tapi tak terfikir pula zakat ke sedekah ke. Dah malam baru dia teringat, ya Allah, entah kurma tu kurma sedekah. Rasulullah tak layak makan sedekah. Ataupun entah kurma zakat, ya Allah ampun, ya Allah ampun. Ibadah sampai bengkak kaki sebab sebiji kurma. Satu rakaat 7 juzuk, 7 juz. Kita 7 surah, ada 7 surah, 7 ayat. Qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Semua buku panduan solat sunat, surahnya apa? Qul huwallahu, qul ya Allah, qul ya. Saya ikut buku panduan. Tapi Nabi dan para sahabat, kalau Sayyidina Utsman satu rakaat khatam. Khatam satu rakaat, satu solat. Kalau 2 rakaat maknanya berapa? 2 kali khatam. Oh, hebat tak dibandingkan kita ni habuk pun tak ada. Contoh. Artinya cinta sangat dengan solat sunat itu. Maka kita ambil kira kekuatan itu kerana apa? Merasa sangat takut dengan Allah. Nabi makan satu kurma saja dah tak boleh tidur. Okey? Ini tanda takutnya. Nampak angin takut, nampak hujan takut. Ya Allah, apa yang kamu nak turunkan ni, ya Allah? Kamu nak suruh aku baca apa, ya Allah? Kamu nak ingatkan aku apa, ya Allah?
Okey, kalau tadi empat biji kita tak. Sekali aksiden kau ni tampang ke tepang. Ya Allah ya Tuhanku, lindung kami ya Allah. Bagi tahu kalau orang tu boleh aksiden, kita boleh tak? Aksiden. Boleh jadi lambat ke tak? Tak jadi lambat. Ya Allah Tuhanku, bantu ya Allah, mudahkan ya Allah. Sebab federal highway kalau satu aksiden siap sepanjang-panjangnya je. Itu masalah besar. Tapi mengadu balik dengan Allah. Ya Allah, aku ada kuliah. Ya Allah, bantu. Ya Allah, tolong ya Allah. Bagi ruang ya Allah. Sebab yang boleh bantu siapa? Allah je. Maka itu yang kedua. Boleh? Nabi sangat takut. Sayyidina Umar sangat takut dengan Allah. Contoh satu hari orang hantar minyak wangi kasturi. Sorry lah cerita pula banyak. Nak bagi senang supaya boleh ingat. Masa dia hantarkan kasturi, minyak kasturi, wangi yang paling perfume yang paling wangi. Orang yang berpuasa itu mulutnya berbau seperti kasturi di mata Allah. Kasturi di hidung Allah. Wangi walaupun busuk. Pada kita Allah mulut bau ni tak gosok gigi ke apa? Kita puasa. Contoh. Bayang takutnya Sayyidina Umar kepada terambil orang punya. Dia dapat sebotol, dia kata pada sahabat, wahai sahabat, siapa nak tolong bagi-bagikan minyak ni masuk dalam botol kecil supaya aku boleh edarkan. Ini orang sedekah. Sahabat takut, tak jawab. Akhirnya isteri Umar jawab, saya yang akan bantu. Umar diam. Umar tanya lagi sekali. Isteri juga jawab, orang lain tak jawab. Kali ketiga ditanya, sama juga, isteri jawab. Apa dia kata? Aku tak mau isteri aku yang suka. Apa sebab? Kalau kamu pegang minyak tu, kalau kamu pegang minyak kasturi itu pasti ada terkena kat tangan. Betul tak? Mesti ada terkena kat tangan dan kamu mesti kadang-kadang pegang badan kamu. Sehingga bau tu masuk juga ke badan, masuk ke tangan. Aku tak hendak bertanggungjawab. Nak jawab depan Allah besok. Pasal apa kat badan isteri kamu ada minyak kasturi? Punya takut. Pegang aja. Betul ke tidak? Artinya sangat-sangat teliti. Sebab bila isteri dia pegang, Sayyidina Umar kena jawab. Kenapa? Kalau orang lain pegang, Sayyidina Umar tak kena jawab. Oh, saya tolong nak bagi-bagikan je. Tapi bila isterinya, sebab isteri bawah tanggungan suami. Sebab itu bila ada isteri yang mengeluh dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa harta rampasan perang dapat kat orang semua, tak ada kat kami. Kami ni tak ada apa-apa ni. Betul tak? Kami pun susah juga, perlu juga harta rampasan tu. Apa Nabi cakap? Kalau kamu, orang itu tak ada Muhammad, dia ada harta perang. Kita bagi kepada dia untuk jinakkan dia dengan agama. Kamu ada Muhammad, kekasih Allah, Rasulullah. Kamu cukup dengan harta, kamu ndak dengan harta ke ndak dengan Muhammad? Okey. Sebab ada isteri Nabi yang diceraikan. Mana boleh hidup susah? Kalau kamu merasa dengan ada Muhammad kamu susah, kamu ndak harta perang, ambil ini hadiah. Okey, bye-bye. Nabi bagi. Okey. Sama juga semasa di Tanaim, satu-satu peperangan kecil. Ya, akhirnya rampasan perang itu banyak diberikan. Masa itu ada orang Ansar, ada orang Muhajirin, kemudian ada orang Mekah juga. Oleh kerana di Madinah ramai dah Islam, di Mekah belum ramai orang Islam. Jadi masa membahagi harta ghanimah itu, Nabi bagi ekstra banyak kat orang Mekah. Orang Madinah kecil hati. Terdengarlah di telinga Nabi, Nabi ni pilih kasih, dia bagi kat geng dia banyak. Sebab dia orang Mekah. Nabi panggil dia balik, wahai sini semua. Aku terdengar kata kamu begini dan begini. Aku sekarang nak ceritakan kenapa aku bagi dia lebih. Di sana sangat banyak lagi orang yang belum rindu, belum sayang, belum suka dengan Islam. Mereka sangat suka dengan harta dunia. Bagi dia suka dulu. Supaya hatinya jinak, kita beli hatinya dulu.
Kamu ada Rasulullah, kamu ada Muhammad. Yang mana agaknya paling untung? Ada harta rampasan ataupun ada Muhammad? Nangis semua orang Ansar. Yang tadi mengeluh tak cukup harta. Contoh cinta Rasulullah dan cinta Allah. Kamu ada kekasih Allah, kawan sana ada rampasan perang. Mana lebih baik? Contoh. Maka sekali lagi balik kita katakan, bagaimana nak bangun rasa takut sebagaimana di Sayyidina Umar takut. Takut sampai tak nak pegang. Kalau boleh isteri saya jangan terlibat. Kita pula sekarang, wow, kalau boleh ambil keluarga. Yang jadi ketua satu suami, ketua dua isteri, ketua wanita, anak saudara. Oh, haru. Habis semua keluarga. Tapi Sayyidina Umar tidak. Sebab itu bila anak Sayyidina Umar nak dicadangkan untuk menggantikan khalifah. Ya Umar, anak kamu sempurna, Abdullah bin Umar, untuk menggantikan kamu sebagai khalifah. Oh, cukup. Keluarga Umar cukup satu je. Panas ke? Tak tahu dia itu macam bunyi. Macam ada. Tak apa sikit insya-Allah. Ada tu udaranya ada, kita tak mati lemah. Mungkin tak rasa sejuknya sajalah insya-Allah. No problem, tak apa. Macam mana? Oh, panas tak apa. Saya tak tengok. Okay, no problem. Ya Allah, Tuhanku, hiasi wajahku dengan cahaya nurmu. Ya Allah, Tuhanku, hiasilah wajahku dengan cahaya nurmu. Ya Nur, Ya Nur nama Allah. Setiap ada cahaya itu ada Allah. Cahaya tidak mengambil tempat. Sebab itu kalau malaikat datang jumpa Rasulullah, tak pernah dalam bentuk yang sebenar. Dia datang dalam bentuk cahaya. Wahyu turun datang dalam banyak bentuknya cahaya. Nabi nampak cahaya, kamu dah tahu itu ada Jibril. Bila nampak? Sebab itu Nabi hanya nampak Jibril sekali. Masa bila? Masa turun dari Gua Hira, nampak di angkasa. Okay. Jibril duduk atas kerusi. Kemudian nampak di Sidratul Muntaha. Apa sebab malaikat tak turun dalam bentuk jisim sebenar di dunia ni agak-agak? Kalau Jibril kepaknya 60, buka 2 kepak saja tutup semua bumi. Kalau dibuka semua rasa-rasanya mana? Gelap terus, tak muat. Kan kita dah belajar bumi besar ke kecil? Mana luas? Bumi ke langit? Langit. Maka Nabi nampak Jibril di langit sebab langit lebih besar daripada bumi. Bila Jibril datang ke bumi, dia tidak dalam bentuk yang sebenar. Jadi bentuknya bentuk cahaya. Bila nampak cahaya bunyi loceng lah, bunyi itu kan. Rasulullah kata, bila ada nampak cahaya, mana aku terasa ada benda. Aku sedang diajar, aku sedang dibisikkan. Masuk ke Gua Hira. Gua Hira terbesar ke kecil? Kecil benar, sengit nak masuk. Toteng. Macam mana Jibril nak masuk? Kepak yang saja buka sebelah, tutup sebelah. Buka 2 belah, tutup semua bumi. Boleh bayang besarnya? Okay. Tadi anak murid apa tu cucu mi cerita, opah tahu tak cikgu sain tu. Cikgu kita cakap bila hari hujan tu Allah menangis. Astaghfirullahalazim. Terperanjat beruk kita. Betul ke opah? Loh. Bila pula lah Allah jadi manusia? Jangan memanusiakan Allah, tapi ambil sifat Allah untuk jadi manusia yang baik. Betul? Tapi tak memanusiakan Allah, mana boleh. Itu pun masalah besar juga. Sebab cikgu ni pada budak betul semua. Itu dah sebaiklah ada yang bertanya, ada yang betul bersembang, yang tak bersembang dia pegang sampai tua macam mana? Ni cikgu nangis ni. Ni ustaz nangis ni. Mana boleh. Tuhan nangis katanya hujan. Padahal budak tu belajar sains dah, hujan dia mula daripada uap yang naik ke atas noneh-noneh. Tuhannya tak ada juga. Sebab itu ada orang sains patutnya lebih dekat dengan Allah.
Dia membaca apa yang berlaku di sekitar. Okey, ini kekuatan yang kadang-kadang kita pun rasa, betul ke cikgu cakap macam ni? Nampak? Maka sekali lagi balik kita kata, orang yang takut dengan Allah itulah orang yang paling tinggi takwanya. Maka ayat daripada 1 Al-Imran 1434 kata apa? Setelah kamu cinta dengan dua tadi, maka tanda kamu layak jadi orang bertakwa apabila kamu boleh memberi bersedekah setiap masa ketika kamu kaya ataupun ketika kamu susah. Boleh tak? Tabur masjid ada, duit ada RM1, pecah bagi dua, sekerat seorang. Boleh pakai. Artinya masa susah pun dia sedekah, masa sehat, masa kaya pun dia sedekah. Ada tak orang gitu? Bersedekahlah tanpa henti lagi. Tanpa, dah terlupa semua dah. Tanpa nanti, tanpa tapi. Artinya memberi setiap masa sama ada kamu banyak ataupun kamu sikit. Kerana dia percaya siapa yang memberi sedekah Allah lapangkan rezeki. Tapi kalau bagi sedekah tapi muka, ambil, jangan minta lagi. Jadi tak tu? Artinya tak lapang juga rezekinya. Kamu memberi semasa banyak atau sikit, kaya atau susah, senang atau susah, memberilah dengan bahagia. Ini kekuatan. Baru datang balik bayaran. What you give that you get. Apa kamu beri, Allah bagi lebih banyak daripada itu. Sebab itu jangan takut miskin, sebab memberi itu yang pertama. Bermakna kita kata orang yang hatinya sudah dibasuh dalam Ramadan tidak tamak sangat dengan rezeki dari Allah. Yang jadi rezeki kita, yang kita simpan ke yang kita pakai? Yang jadi rezeki kita, yang jadi bekal kita, yang jadi teman kita besok, yang kita pakai ke yang kita bagi? Tak tahu yang mana satu. Kalau baju, kamu belikan baju, kamu pakai, baju jadi buruk. Ada tak baju makin lama dipakai makin baru? Tak ada, buruk. Tudung pun buruk. Dah penat jemur lah pakai tudung ni. Buruk. Kalau rezeki itu kamu jadikan makanan, maka makanan dah masuk tandas. Hari-hari pam, betul? Itu rezeki yang Allah bagi, yang kamu pakai untuk makan dan kamu pakai untuk pakai. Maka yang kamu nak bawa besok apa? Yang kamu pakai kan, yang kamu simpan. Yang kamu bagi ke orang, yang kamu keluarkan, bukan yang kamu simpan. Bila yang kamu simpan, kamu nak bagi ke orang yang hidup lah. Kamu nak mati esok kosong. Sebab tu jangan mabuk-mabuk menyimpan. Kita nyimpan untuk susah. Masa susah esok ada lah. Kita doa nak senang kan nak susah? Kenapa nyimpan? Simpan kau ada masa susah besok. Kita doa apa dengan Allah? Nak senang kan nak susah? Dari sekarang dah minta susah pasal apa? Nampak tak? Kita mak kita ialah kita orang tertua kan. Ingat masa sekarang masa senang, esok masa susah. Kita minta Rabbana atina fid dunya. Hari-hari berbuih lidah lah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanahnya di dunia lagi. Tapi mulutnya kata apa? Simpan, nanti datang susah, senang jadinya. Kita tak doa susah, betul tak? Siapa dekat dengan Allah dia senang, siapa sedekah dia ada barang, ada benda. Ini yang berlanggar dengan apa yang kita amal, dengan apa yang kita cakap, dengan apa yang kita yakin. Ini sekarang masa senang, esok kena masa susah. Oh ya Allah, janganlah jumpa susah ya Allah. Aku dah puas susah ya Allah. Betul ke tak? Biar susah ke orang, yang susah ke aku. Ada juga orang macam tu, betul? Artinya kita memberi itu untuk senang hari esok, bukan untuk susah. Tukar-tukar dalam kepala ni. Kalau bagi dah tak cukup susah.
Sekarang ni simpan. Esok siapa nak bagi? Nasib sibuk nak bagi je. Apa yang tinggal? Lama. Ini semua orang tertua kita cakap sampai nak masak telinga ni. Nyimpan. Beli gelang tu penting. Beli emas tu penting. Nyimpan. Esok kalau susah gadai. Mak kenapa pula nak minta susah? Dari ada gelang lah, tapi esok dah tak ada gelang. Mana pergi gelang makan? Gadai. Allahu Rabbi. Nampak tak? Maka dari hari ini kita nak belajar memang hidup susah. Tak ada saya kata hidup ni senang tertelan liu, hidup tak ada. Allah tak pernah bagi golek-golek duit gulung-gulung, tak ada. Betul? Jadi sebab kita susahlah kita datang kuliah ni. Nak bagi senang hati. Sebab kita nak jumpa senang di mana? Senang di sana. Kalau setakat senang di sini, dah makan, dah minum, petang ni tidur je. Nak buat apa susah-susah lagi? Ya Allah. Ada anak doktor. Mak saya tu dah 78 doktor. Jalan pada opini. Tapi masih nak pegang surau juga. Masih nak buat majlis surau juga. Masih nak jadi ketua juga. Masih nak buat macam-macam benda. Saya nak cakap macam mana kat dia? Kenapa? Saya tak nak lagi dia buat. Saya nak suruh dia rehat je. Kamu nak suruh dia mati? Orang yang biasa pergi masjid tak boleh pergi masjid, sakit jiwa dia. Orang yang biasa buat majlis, tiba-tiba you kata jangan buat majlis, oh mati katak dia. Sebab itu mak kita kalau dia suka masak, biar dia masak. Mak udahlah masak, entah nyanyuk kata terpadam api, kita tutup api, terlupa api dah tumpah lah, kena minyak lah. Meramal semua yang jahat belaka. Ada tak? Orang tua tak boleh masak, oh sengsara dia. Anak kita tak bagi kita masak. Oh, kecil punya hal pada kita. Tapi pada dia besar. Sebab itu selagi apa yang dia nak buat. Sama juga kita sekarang. Yang dah tak kerja lah kata-kata, kerjanya di rumah aja. Kita buat apa kita nak buat? Aku nak baca Quran dari pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi. Lantak dia. Nampak tak? Oh, tak nak makan ke? Tak nak sarapan ke? Dia sarapan Al-Quran dulu. Kita sarapan perut dulu. Dia sarapan hati dulu. Dia sarapan otak dulu. Dia sarapan dengan Allah dulu. Nampak tak? Kamu gila isim nanti. Banyak sangat manji. Allah, saya lucu lah antara. Kau nak suruh hafal lagi gila. Jangan hafal Yasin tu kamu gila esok. Allahu Rabbi. Contoh. Itu zaman-zaman saya lah. Patutnya hafal tak payah pegang buku kan senang. Betul tak? Tak, jangan. Jangan nak cuba nak hafal Yasin. Nanti kamu gila. Mana ada. Contoh-contoh. Sebab itu sekali lagi tadi dalam surah Al-Imran kata apa? Tolong bersedekah sama ada dia senang ataupun dia susah. InsyaAllah akan ubah. Okey. Kemudian kita katakan apa yang kita ada kita nak bantu orang. Ingat bila kita buat kuih nak bagi orang, kita nak tanam pokok nak sedekah kat orang. Okey, jangan kata kau nak makan sendiri. Tak ada. Artinya bila kita berniat, ya Allah ya Tuhanku, bagi aku kesempatan untuk sedekah, ya Allah bagi aku ruang untuk sedekah, ya Allah bagi aku panjang umur sikit untuk sedekah, ya Allah bagi aku murah rezeki, ya Allah aku nak sedekah. Boleh ke tidak? Ini kekuatan yang pertama. Yang kedua dia kata apa? Kedua daripada ayat ini ialah orang yang tadi kita kata berhenti tanpa berderma tanpa henti. Kedua, orang yang mampu mengurus marahnya. Marah lagi tak? Suka marah tak? Boleh mengurus marahnya, bukan kata jangan tak marah, boleh. Semua orang ada marah sebab iblis pegang telinga dia ni. Iblis pegang depan, pegang belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Sebab itu minta doa, ya Allah lindung aku dari gangguan iblis depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Sebab kiri kanan ni semua ada ni. Boleh nampak? Dia nak suruh kita marah ni. Jentik. Boleh nampak baris lambat sikit. Oi cepat sikit orang belakang ni. Pergi orang kahwin kan berbaris.
Betul. Tu pergi orang kahwin tu pakai baju cantik tu. Tak payah pilih-pilih, orang belakang ada ni, nunggu. Allahu Rabbi. Betul, nak mencari pula bahagian yang sedap. Tak nak tulang ke, tak nak leher. Apa yang kamu sentuh, itulah rezeki kamu. Kamu menyulitkan. Maka orang yang bertakwa itu sangat takut. Ya Allah yang pilih, apa yang dapat, that's it, tap. Tak payah habis tu bagi satu besin dia kawan. Kerana kita tak fikir orang belakang. Maka sekali lagi kalau kita di belakang kita pernah marah, maka ingat orang di belakang kita juga marah. Kalau kita boleh marah, dia juga boleh marah. Walaupun dia tak marah kita, dia marah orang lain. Maka marah ini satu tanda kamu masih digenggam iblis. Sebab setiap anak Adam lahirnya ada iblisnya sendiri. Maka bangun balik kekuatan. Kita yang kedua kita kata, macam mana tahan marah? Astaghfirullahalazim. Panjang-panjang. Astaghfirullahalazim. Telan al-azim dan panjang-panjang. Astaghfirullahalazim. Macam mak marah kita kan, mak kita marah, Insya Allah. Kita dengar Allah pun macam tu. Pegang jantung dia. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Aku tadi dah marah ya Allah. Aku dah janji tak nak marah ya Allah. Aku tadi dah lepas marah aku ya Allah. Astaghfirullahalazim. Atau kalau berzikir ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dia akan jadi nangis. Sebab bila panjang Allah tu masuk ke semua tulang-tulang sumsum kita, kita akan dapat satu nikmat yang sangat hebat. Sebab itu orang banyak nasyid, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam. Biar kalau Ya Salam tu yang sejahtera, biar sejahtera tu masuk. Maknanya nama Allah tu kita pusing masuk kat urat. Sebab itu berzikir tu Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Panjang. Boleh? Supaya iblis-iblis yang dalam sekarang orang tengah bersedia untuk wukuf di Mekah. Ada yang nak pergi Mekah? Nak berangkat? Nak jadi tetamu Allah? Sekarang mereka sudah bersedia untuk wukuf lagi seminggu ataupun dalam perjalanan. Makanya di wukuf itu satu daripada proses Allah nak suruh kalau boleh buang marah. Kamu tak boleh marah, tak boleh cakap kotor, tak boleh tengok orang lain sikit, tengok orang betul, elok, cantik. Ketika itu langit terbuka. Katanya kemungkinan haji akbar. Kalau ikut kalender kita hari hukum 30 ke 29? Hari Jumaat 29. Betul? Haji yang kata setengah jemaah haji kata apa? Doktor, ada kemungkinan tak haji akbar? Ui, tak berani kata. Kerana tak haji akbar saja Mekah Madinah tu pack macam sardin. Kalau jatuh hari Jumaat, penduduk tempatan semua keluar, kita tak sempat masuk masjid. Penuh mereka. Sebab semua orang nak dapat hari itu. Semua orang nak kejar Jumaat itu. Sebab Jumaat itu berlaku bukannya mudah. Itu memang mati katak dalam masjid. Tawaf tak cukup ruang nanti. Itu yang nak dielak oleh Saudi Arabia supaya belum lagi sampai hari ini belum lagi mengisytiharkan wukuf hari apa. Kalau dia isytihar wukuf hari Jumaat, itulah yang terjadi. Kerana takut sampai tak boleh jalan. Tempat tawaf tak boleh pusing. Kalau umrah je tempat tawaf tak boleh pusing. Tempatnya masih dah luaskan dah, tapi tak muat juga. Okey, itu contoh. Maknanya kita nak bangun balik kekuatan di situ, nak kawal marah.
Di lagi kamu di tempat di mana Allah benar-benar. Tapi sebab kita kata kalau pergi ke wukuf di Arafah itu, kamu mengatur diri kamu untuk berada di depan mata Allah. Sebab ketika itu Allah sangat dekat. Sebab itu kalau tak boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah mesti puasa. Mesti puasa. Keterbaiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 hari raya. Supaya kita merasa hari raya kita bermakna. Kalau tidak hari raya, kan puasa lah raya je. Kita rasa ringan je. Macam tak ada je rayanya. Tapi kalau kita mula puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita rasa hari raya itu sangat mahal. Kalau tak boleh dengan anak cucu, dengan anak kita je. Jangan paksakan. Sebab itu satu daripada proses nak menjaga diri boleh tahan marah ke tidak. Sebab di Arafah tu orang sepak kita, orang berebut. Orang... Tempatnya sempit benar, orangnya juta-juta macam ulat. Macam ulat nasi. Orangnya ceruk mana pada orang, bayangkan. Maka kalau belum sampai ke sana, maka hari dari sini praktis. Saya nak jumpa Allah tidak dalam keadaan marah. Kita hendak di akhir hayat kita, kalau boleh di waktu nazak kita, tak ada marah-marah. Praktisnya bila sekarang. Masa anak kecil marah, anak besar marah, anak tua marah. Suami garang marah, suami tak garang marah. Suami lembik marah, suami tak ikut marah. Suami tak dengar marah. Banyaknya. Suami makan marah, suami tak makan marah. Apa lambat sangat makannya. Bila nak makannya? Nak makan je tapi marahnya la ilaha illallah. Awak tak masak ke? Marah tak orang tanya tak masak? Nak kuliah apa? Padahal memang nak masak pun, betul tak? Sebab iblis akan cari sebanyak-banyak ruang untuk kita boleh tahan marah ke tak? Mak dah masak belum? Enggak orang gaji apa? Engkau lah masak. Betul? Allahu Akbar. Maka bangun balik keyakinan di rumah kita saja. Iblisnya bergantang-gantang. Kerana pertama kita biarkan anak masuk tak bagi salam. Maknanya kita buka pintu untuk iblis. Kita masuk bersama iblis. Makan tangan kiri, suap tangan kiri, makan tak berdoa. Itu semua tu proses-proses memenuhkan iblis ke dalam perut. Dia dah mengaji, dah solat, dah puasa, dah pergi umrah, dah pergi Mekah. Tapi garangnya ya Allah tak habis-habis. Sekarang umurnya 85 tahun. Anaknya heran. Doktor, saya nak macam mana mak kami ni? Quran katam bagai kulit. Non-stop. Tapi bila bercakap, ya Allah. Dengar orang gaji tu tersentap tak habis orang gaji. Kalau bukan orang Indonesia balik dah kau. Dia orang Indo tu susah sikit dengan kontrak dan sebagainya. Jadi kalau masih ada perempuan, kita dah gaji dekat setahun dah. Setahun dah belum? Dah 2 kali puasa dah rasanya. Masih lagi marah tak? Masih tak boleh kawal marah ke? Dah 2 kali puasa jangan saya ingat. Maka marah ini pintu nombor 1. Rosak kita punya puasa. Kita dah jadi orang takwa dah ni. Kita dah puasa Ramadan sebulan dah. Dah bersih semua dah. Dah jumpa Lailatul Qadar lagi. Siapa tak jumpa Lailatul Qadar? Angkat tangan. Adakah? Siapa jumpa? Jumpa tak tahu, tak jumpa tak tahu. Tapi kita tahu tak setiap 10 Ramadan tu, 10 terakhir kita ibadah. Jumpalah, betul tak? Dapat tak 83 tahun? Tak berani nak cakap dapat, tak dapat. Tapi kita lintas tak Lailatul Qadar? Lintas. Kalau lintas dapat ke tak dapat? Dapat. So kenapa perangai tak berubah juga? Dah dapat Lailatul Qadar pun garang juga lagi. Marah-marah juga lagi. Maka dicerakamkan dari ayat ini. Kalau kamu masih tak boleh kawal marah, kamu tak jadi orang bertakwa. Di besarnya kuasa yang kita perlukan untuk kawal diri jangan marah. Tak payah gigit-gigit jari. Tak payah gigit-gigit gigi. Ya Allah, sakitnya. Ya Allah.
Tak payah. Apa kata kalau nazak mati terus masa itu? Ya Allah, geramnya aku. Pum. Apa cerita? Berazam nak mati husnul khatimah, betul? Tapi dalam perutnya wak nak marah je kerja. Betul atau tidak? Jadi bangun balik kekuatan. Ini Allah bagi tahu ni. Kalau kamu dah puasa, kamu dah raya, kamu nak pergi Mekah, kamu nak pergi umrah, tapi masih belum hilang marah kamu, tak boleh kawal marah kamu. Marahlah orang yang melawan Allah. Marahlah orang yang menghina agama Allah. Nabi tak marah orang kata dia gila, dia sihir, dia apa. Sebab itu tak ada kena-mengena dengan Allah. Tapi kalau orang hina kalimah Allah, orang hina apa yang ada kaitan dengan Allah, oh marahnya merah telinga. Contoh, kita kucing sikit marah, bising sikit marah, anak marah, lambat balik sikit marah, lambat masak marah, nasi lembik marah. Asa nasi lah macam tarik telinga. Mak saya setelah stroke tu, ya Allah, berubah 350 degree, bukan 60 degree. Daripada baik ya amat. Asal nasi je lembik nak. Asal roti tak merah pun. Allah, contoh ujian-ujiannya marah. Sebab otak sebelah dah tak pakai. Masa sihat baik semua. Tak banyak cakap, tapi bila kena stroke, ya Allah. Sampai tak boleh hadap. Tak boleh tengok. Ajar orang gaji tidur, kamu baring je sebelah dia tidur. Tak sedengar marah dia. Contoh. Sebab itu selagi kita ni dibagi Allah otaknya sihat. Mak saya otaknya sebelah tak sihat. Orang stroke tak sihat sebelah kan. Badan mati sebelah. Maka ibadahnya tak diterima. Cacat. Sakit. Betul? Terutama sakit minda. Sebab itu orang yang kerja manis, orang jaga-jaga tinggi, jaga rendah, itu masih sangat beruntung dibanding dengan orang stroke. Stroke sebelah otak yang tak jalan. Bila otak tak jalan, tidak sempurna. Bila tak sempurna akalnya, maka jatuhlah, gugurlah hak ibadah. Sebab itu bila kita suruh solat, ya Allah, mau ambil wuduk, udah ke mak? Udah. Kadang 1 rakaat, kadang tak habis, kadang 2, kadang. Sebab sininya dia tak boleh berfungsi. Jadi saya tak payah kira lah. Bila orang datang, doktor macam mana ajar dia solat? Dia otaknya sebelah dah tak boleh pakai. Tapi masih boleh bercakap. Nampak tak? Benda-benda tu jangan bagi berat dalam kepala. Bila akalnya sudah cacat, dia terjatuhlah. Memayis kata. Jatuhlah ke peringkat kanak-kanak. Sebab itu siapa yang berlemak stroke, jangan ngamuk-ngamuk. Sebab stroke otak sebelah ni tak ada. Okey? Otak dah tak boleh nak pakai. Selagi otaknya jalan, sakit apapun, solatnya apa? Wajib. Wajib. Yang jaga mak sakit, tak kisah solat, kisah pampers saja, dosa. Sebab itu yang nak jaga mak mesti berilmu. Mesti ada ilmu. Jangan mentala buta-buta. Yang penting makan, mandi, pakai pampers, pakai baju, cukup. Jangan. Selagi otak ni sempurna, dia masih dapat perlu kepada keperluan ibadah dengan Allah. Itu antara kekuatan. Sebab itu dari sekarang ni, yang sehat ini sehat semua kan? Nak marah-marah pasal apa? Aku tengah sehat, syukur Alhamdulillah, ya Allah sehat. Kan orang sakit marah-marah, betul tak? Makan ubat. Bukan elok pun tak boleh jalan juga. Kan saya bagi hari-hari makan ubat. Mak makan ubat, mak. Bukan boleh jalan. Kalau makan ubat boleh jalan, aku makan. Aku tidak tak kuasa. Aduh, bergaduh macam budak-budak. Tapi nak buat macam mana? Makan mak, nanti mak cepat mati kan. Elok mati cepat, kamu senang. Oh, mulut. Ya Rabbi. Okay, contoh, saya bagi contoh tu. Macam mana nak jadi sabar tak marah ni, ya Allah. Sebab itu tengah sehat ni praktis. Kalau kita dah sakit besok, kekuatannya sikit. Okay, sebab itu bila kita sakit, macam-macam benda ada. Maka dari tengah sehat, tolong latih diri, ya Allah itu aku. Jauhkan aku dari sifat marah, ya Allah.
Aku nak jadi orang yang paling takut denganmu ya Allah. Engkau aja yang layak marah orang ya. Mutakabir itu Allah aja. Yang paling besar tu Allah aja. Betul tak? Yang paling kuat tu Allah. Yang paling garang tu Allah aja. Bukan kita. Maka belajar balik. Saya sudah tarawih, saya sudah Ramadan, saya sudah Syawal. Saya nak jadi orang yang takut dengan Allah. Kenapa tak boleh marah? Allah tak nak orang marah. Orang marah itu rakannya iblis. Itu yang kedua. Yang ketiga dalam ayat yang sama. Dindak tadi pertama sedekah, kedua jaga marah, ketiga orang-orang yang boleh memaafkan semua orang tanpa syarat. Saya dah maafkan dia tapi nak pergi rumah dia hidup. Nampak? Ada tak orang macam tu? Saya dah maafkan dia, nak salam tak payah. Nak pergi rumah lagi tak payah. Kalau awak kata dah maafkan. Dah maaf dah. Tapi kalau pergi dua orang dengan dia tak nak. Ada tak? Nak duduk sebelah dia pun tak nak. Itu tandanya dah maaf ke belum? Dah maaf ke belum? Belum. Kalau kita dah marah anak tapi kita tak nak tengok muka dia. Mak dah maafkan kamu tapi mak tak nak tengok muka kamu. Faham? Allahu Akbar. Saya jumpa anak yang mak yang tak nak maafkan anak pun saru biru. Ada tak sini mak dendam dengan anak? Lepaskan semua dendam itu. Anak dosa besar ke gajah ke besar semasjid ni ke? Lepaskan. Itu anak. Baru belajar nak jadi dewasa. Tapi kita pun dulu dia buat mak, dulu dia tengking mak, dulu dia sergah mak, dulu dia buat mak gini, dulu dia buat mak. Ramai tak mak macam tu? Ni mak-mak ke bukan ni? Mak-mak. Apa yang anak dah buat? Udah semalam kemarin dulu. Akan datang. Ya Allah, mudah urusan anak aku ya Allah. Kuatkan ingatannya ya Allah. Dekatkan hatinya denganmu ya Allah. Tapi kita simpan. Jadi kulat. Ibu kalau pergi dengan Alung tak nak ngangah oleh. Ada tak? Selagi kita pilih-pilih begini bermakna kita belum ikhlas. Belum suci. Belum mampu memaafkan. Bila kita belum mampu memaafkan, Allah tak akan maaf kita. Jangan main-main. Sebab Allah itu maha pemaaf. Tapi dindak hambanya juga pemaaf. Artinya, kalau kita maaf dia, kita dah tak ada apa-apa. Bukan tak boleh cakap. Kita jadi lebih rapat dengan dia. Tengok dia, Assalamualaikum. Nak jawab ke hidup? Nak jawab ke hidup? Hati tengah bengkak-bengkak. Ada tak orang macam tu? Doktor, saya dah maafkan dia tapi saya bagi salam, dia tak nak jawab. Itu tandanya dia nak jadi calon neraka. Walaupun duduk masjid. Jangan main-main. Nabi dah pesan ada orang yang hidupnya mukmin tapi matinya kufur. Ada orang yang nampak hidupnya macam kufur tapi matinya beriman. Ya Allah, minggu sudah saya diberi kesempatan masuk ke majlis mu'alaf. Ya Allah, bila Dr. Farid Rawi cerita macam mana dia dapat Islam. Brother Wong tu cerita macam mana dia dapat Islam, ya Allah. Minta aku teringat balik kisah Rasulullah. Macam mana para sahabat dapat Islam? Itulah macam mana cara dia dapat Islam. Islam siapa yang lebih mahal? Kita tak ada apa-apa cabaran pun. Sebab itu kita tak kisah dengan Islam sangat. Kita kisah pun untuk diri kita. Nak dengar kenapa pergi masjid? Ceramah. Dengar. Berubah tak ke? Nampak tak? Tapi tidak berjuang untuk dakwahkan agama. Tapi mereka bila kata Farid Dawi, saya kena lempang, kena lepuk, kena pukul, berdarah kepala, kena hentak ke dinding, kena ugut, kena halau dari rumah. Nampak tak? Bila baca, bila dengar kisah itu, ya Allah, mahalnya pengorbanan dia untuk dapat akidah. Mahalnya pengorbanan dia untuk dapat Islam. Kita ni dapat tak buat apa. Nak belajar Quran, dia mula seronok dengar Quran tu sebab dia nak masuk Islam. Dia dengar masjid pasang Quran tu, ya Allah, bahagianya dia. Duduk tepi pintu. Maknya marah, kamu nunggu siapa? Tak ada tunggu siapa-siapa. Sebab rumahnya dalam kawasan Melayu. Tapi dekat masjid.
Nak sangat, nak belajar Quran sebelum masuk Islam. Dia nak masuk Islam pada umur 16. Masa sekolah menengah dia dah masuk dah kelas agama, tak masuk kelas civic. Okey. Umur 16 tahun pergi perkim nak masuk Islam, tak boleh, bawah umur. Balik dulu, umur 18 baru datang balik. Itu dia kata nasib baik saya tak mati. Kalau saya mati, orang yang kat perkim tu berdosa. Saya nak Islam sebelum itu dah. Saya nak mati dan nak Islam. Nasib baik saya terus sihat, dia kata. Ya Allah, macam mana dia belajar Quran. Sebab seronok sangat dengar belum masuk Islam tapi nak belajar. Dia duduk depan rumah dia. Lalu budak darjah 2 kot pegang Quran. Dek, adik pergi mana? Pergi ngaji. Siapa ngajak? Kat masjid. Dia nak belajar tak boleh. Ustaz masjid semua tak bagi. Kamu orang kafir mana boleh pegang Quran? Terus tak dapat baca Quran. Akhirnya dia panggil budak tu. Masa tu dia tingkat terua ke apa. Ada apa bang? Adik, boleh ajar abang baca Quran tak? Orang besar kan? Dah jadul. Bang tak boleh baca Quran bang. Abang kena baca jama dulu kan, juz amal. Tak apalah, juz amal pun juz amal lah. Kamu ajar abang ya. 3 bulan boleh baca Quran. Teriman. Gurunya budak Sebab nak sangat-sangat mohon dengan Tuhan, nak sangat-sangat. Sudah hanya jadi ketua jabatan belajar Al-Quran. Jadi hakim tilawah Al-Quran. Tak malu ke kita? Allahu Akbar. Hafal Quran, faham Quran, berasap-asap. Bila dengar tu, ya Allah, rendahnya aku, hinanya aku, kecilnya aku, sikitnya pengorbanan aku, ya Allah, kita rasa macam dah banyak. Nak dapat akidah tu je. Pergi sana nak belajar tak boleh, pergi sini tak boleh, sana tak boleh. Ya Allah, dia nak sangat belajar Quran. Contoh, kita yang boleh baca ni, kita yang dapat Quran, rajin tak, seronok tak faham Quran. Sebab itu Islam kita separuh-separuh, tenggelam timbul. Mereka bukan ada kuliah-kuliah macam ni. Sembunyi. Saya kata bila dengar kisah tu, ya Allah, teringat balik, ya Allah, macam inilah para sahabat yang dapat akidah. Pengorbanan mereka jauh lebih besar daripada pengorbanan kita. Untuk dapat agama je. Okey, yang brother Wong tu lah pertama dah budak, dah masuk Kristian. Kemudianlah Allah bagi dia masuk Islam. Tengok cara layanan, ya Allah. Bila dia dah masuk Islam, ini Farid Rawi pertama kali masuk masjid. Oi, kamu boleh masuk masjid? Kamu dah masuk Islam? Ha? Kan pakai t-shirt, pakai kain, tak pandai lagi pergi kat kain kan? Allah, dipandang hina macam budak jahat je. Cara dia bercerita macam mana layan imam, layanan terhadap mu'alaf ni. Kira dia duduk kawasan Melayu kan. Pakcik, jom jemaah kat masjid. Jemaah, kamu nak ngajak aku? Kamu pergi, kamu mu'alaf. Macam mu'alaf je pergi jemaah. Yang tak mu'alaf tak payah jemaah. Contoh. Sekali pertama dia nak masuk kumpulan tadarus ni. Okay. Dia dah boleh baca, tapi lambatlah sikit. Orang tu tengking dia. Kamu tahu ke baca Quran? Kamu tahu tak tadarus ni apa? Ulang kaji. Kalau baca lembab-lembab tak payah. Saya dah tahu. Tapi perlahan lah sikit. Dia pun start. Sangkut-sangkut lah juga. Tak payah masuk, tak layak lagi. Terus tak bagi masuk. 2 bulan kemudian dia mohon untuk belajar Al-Quran di Kelantan. 6 bulan belajar, balik dah hafiz. Puasa lepas itu, bang, saya nak masuk tadarus. Dah pandai dah? Lama tak nampak, pergi mana? Belajar. Okay, start dia baca. Ketuanya masih sama. Auzubillah. Bang, bukan au tak boleh pakai, salah. Kan kita banyak auzubillah kan? Sebenarnya auzubillah. Bang, bukan auzubillah. Wih, kamu pandai pula. Kamu lah jadi ketua tadarus.
Sejak itu dia jadi ketua kumpulan tadarus. Betul ke semua bacaan orang? Malu tak? Contoh macam mana bila Allah nak angkat, dia nak Allah. Okay, itu contoh kekuatan yang pada saya satu pengalaman bersama dengan mereka. Jadi tolong ambil kira, mereka itu jauh lebih baik dari kita. Maka kalau ada maklaf yang minta tolong, tolong mereka. Bayangkan kita menolong para sahabat. Sebab mereka dibuang dari keluarga, dia musuh oleh ibu bapa, dikejar oleh adik-beradik, dipukul, tu dah tentulah. Dipulaukan, tidak diakui anak dan sebagainya. Tapi berantau lah. 5 tahun tak balik. Ya, balik Rabi 5 tahun tak balik. Allah ampun. 5 tahun tak balik. Abang ni yang pukul sama berdarah-berdarah tu. Selepas 5 tahun, telefon dia. Halo, Ravi. Dah 5 tahun tak orang tak panggil dia Ravi. Sebab bapa angkatnya bagi dia nama Farid. Okay. Macam mana Allah nak tunjuk? Ravi, kamu siapa panggil aku Ravi? Aku nama Farid. Aku tak pakai lagi nama Ravi. Aku nak pakai nama Farid. Ini abang kau lah. Kata kan. Oh, abang apa? Nak kejar saya lagi. 5 tahun hilang keluarga. 5 tahun tak tengok mak, jangan main-main. Oh, ya Allah, ya Tuhan, ya Karim. Contoh. Itu baru satu kes yang kita dengar. Aku nak kau, dia kata aku nak kau tunjuk jalan lurus. Jalan lurus. KL Seremban pun lurus juga highwaynya. KL Rawang pun lurus juga. Dia cakap untuk abang dia. Bukan itu aku tahu. Aku nak masuk Islam. Dengar nak masuk Islam, petang tu juga dia lari balik kampung. Peluk mak dia. Itu kesempatan dia jumpa keluarga kan. Terus bawa abangnya ke Perkim gitu gini. Minggu depannya abangnya meninggal. Allahu Akbar, pilihan Allah. Itu yang buat dia merasa, ya Allah, nikmatnya jadi hamba Allah. Bayangkan abang yang dah itu pun satu daripada nikmat yang dia rasa, ya Allah, Allah sayang keluarga dia. Tapi tu maknya masuk Islam dan yang ada dalam keluarga. Macam Ridwanti tak sempat, mak dia tak sempat. Abangnya sempat, adiknya sempat. Maknanya ada 3 adik-beradiknya yang masuk. Contoh, macam Pak Dawid, saya sangat bahagia kerana saya dapat Islam ke mak saya. Saya nak jumpa mak saya di syurga. Bayangkan. Kita tak ada impian itu. Kita lalu je macam lalu. Itu yang letih tu kita. Alamak, minta maaf banyak. Pukul berapa sembang tak habis. Okey, nak habis 6 benda tadi. Pertama kita kata orang bertakwa, orang yang paling takut dengan Allah. Takut ke tak takut? Sangat takut. Boleh? Sangat-sangat takut. Jadi apa saja peristiwa yang berlaku, ya Allah bantu aku, ya Allah, apa aku nak baca dengan peristiwa ini. Nampak orang jatuh, nampak orang bangun, nampak orang sakit, melawat orang sakit, melawat orang sihat, jumpa orang beragam, jumpa tak beragam, ya Allah Tuhanku, kamu nak ajar apa kat aku ni, ya Allah. Jumpa orang sakit, jom melawat, ya Allah, akan berbaca apa, ya Allah. Doa, ya Allah, orang ni sakit, ya Allah, kalau mampu sembuhkan, kalau umurnya panjang, ya Allah. Kau tidak berikan kemudahan untuk dia berjumpa denganmu, ya Allah. Apa doa kita masa orang sakit? Mudah-mudahan sembuh. Tak sebut Tuhan pun. Ni masalah kita. Sebab kita tak kasih dia sakit. Kita sakit tak? Kalau dia sakit, siapa yang jaga? Kita sakit, siapa jaga? Dia sakit duduk hospital mahal. Kita sakit duduk hospital mana? Dia sakit sempat hospital. Kita sakit sempat hospital ke tak? Masa itulah kita munajat dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Kau yang maha berkuasa, ya Allah. Contoh. Kekuatan-kekuatan. Minta apa yang mampu, apa yang boleh, apa tak boleh. Apa yang nak, apa tak nak. Boleh atau tidak? Mudah-mudahan kekuatan itu yang kita nak angkat. Ketiga, kita kata tadi, tolong tidak berhenti memberi. Keempat, ketiga kita mampu memaafkan. Dan kelima, kita mampu mengingat kesalahan dan bertaubat, tak ulang lagi. Tu orang bertakwa. Dia ingat dia, aku dulu jahat, ya Allah, aku nak taubat, ya Allah. Ada orang tengok jam dah patut 3.30, minta maaf.
Dah pukul 4. Okey. Last sekali. Boleh tidak? Tadi kita kata tak berhenti, takut dengan Allah, tak berhenti memberi, kemudian boleh kawal marah. Keempat, satu, dua, tiga, empat. Keempat, maafkan semua orang. Kelima, tolong cari semua kesalahan, berhenti dan ubah. Boleh atau tidak? Mudah-mudahan ayat ini akan membantu kita melihat ke dalam diri. Mudah-mudahan kita diberi hidayah, pimpinan dan petunjuk oleh Allah atas apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah kita amalkan. Mudah-mudahan amalan ini diterima oleh Allah sebagai amalan yang terbaik untuk kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersedia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu biwajhika fi umazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah yang Maha Dekat, ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Mendengar, ya Allah yang Maha Melihat, ya Allah yang Maha Pengampun, ya Allah ya Afu, Engkau yang Maha Memaafkan, ya Allah. Ya Allah, maafkan semua kesalahan kami, ya Allah. Kami sudah diberi anugerah Ramadan dan anugerah Syawal, ya Allah. Kami diberikan bulan Zulhijjah yang terbaik untuk mereka untuk bertemu hari Arafah, ya Allah. Jadikan hari Arafah kami ini hari yang sehat. Berikan kami kesempatan, ya Allah, untuk berpuasa sunat 1 hingga 9 Zulhijjah, ya Allah. Kerana ini di antara bulan-bulan sunat yang sangat mahal harganya, kerana hari Arafah, hari langit terbuka di mana Allah merendahkan segala rahmat dan kasih sayangnya, ya Allah. Jadi kami sihat di hari itu untuk berpuasa, ya Allah. Jadi kami sihat hari itu untuk memohon taubat, ya Allah. Jadikan hari itu hari yang kami banyak membaca Al-Quran, ya Allah. Jadikan hari itu hari yang kami terelak dari melakukan dosa, ya Allah. Jadikan hari itu hari yang tidak sibuk untuk kami dengan urusan dunia, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk dan ampunan, ya Allah. Agar hari Arafah hari kali ini akan menjadi hari yang terbaik untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah bimbingan kepada kami, ya Allah. Beri petunjuk, ya Allah, agar kami mampu menurut apa yang Kau pesankan di bulan Ramadan, ya Allah. Kau tutup pintu neraka, ya Allah. Kami berusaha, ya Allah, agar kami tidak terjerumus masuk ke neraka-Mu, ya Allah. Jadikan ibadah kami, Quran kami, ya Allah, zikir kami, ya Allah, solat kami, puasa sunat kami, ya Allah, sebagai penyelamatnya, ya Allah. Engkau berjanjikan pintu syurga dibuka seluas-luasnya, ya Allah, di bulan Ramadan. Bukakanlah lagi, ya, pintu-pintu ini untuk kami seterusnya, ya Allah. Agar kami benar-benar istiqamah dalam menjalankan tugas kami sebagai hamba-Mu di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkan antara rakan kami yang sedang sakit, lapangkan sahabat kami yang sedang kerungsingan, ya Allah. Sampaikan hajat yang belum berhajat, yang belum sampai hajatnya, ya Allah. Mudahkan urusan kami, ya Allah. Sesungguhnya kehidupan ini ada di tangan-Mu, ya Allah. Kau yang menghidupkan dan yang mematikan. Matikanlah kami dalam keadaan menyebut nama-Mu dan dalam keadaan kami diredai, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak pada perempuan yang sempat hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat Allah sebagai kehadiran untuk menambah ilmu dan tambah kuat imannya, kuat amalannya. Dan saya menyusun 10 jari mohon ampun dan maaf atas apa yang tak kena di mata dan di hati, tak perlu lagi mengambil waktu yang panjang. Terlebih lagi nampaknya mudah-mudahan kita diberi keberkahan dan sama-sama dapat jumpa lagi di bulan hadapan, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kalau yang rajin balik nanti semak balik surah Al-Imran ayat 134 135. Kalau boleh tengok buku tafsirnya bagaimana ahli tafsir mentafsirkan ayat ini secara lebih mendalam, insya-Allah kita bertambah
ingat, bertambah kuat dan bertambah semangat untuk mengamalkannya. Tak guna ilmu sembunyi kalau tidak diamal. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.